sahabat yang paling baik adalah siapa yang dilantik jadi khalifah. Sekali asal saya nak sebut tadi ialah bukti bahawasanya bukan Sayyidina Ali orang yang paling aula untuk jadi khalifah. Sekali lalu saya sebut tadi pasal yang ganti tempat Rasulullah jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan kalau Sayyidina Ali pun mengalah pun, lepas Sayyidina Abu Bakar, tentulah dia ambil alih lah. Tak, Umar dulu. Lepas tu Uthman. Tu baru dia. Dan bila dia jadi khalifah, tuan-tuan tahu dia kata apa? Sepatutnya kalau dia jadi khalifah, dia akan kata macam mana? Agak-agak lah. Dia akan kata apa? Ucapan pertama dia. Sepatutnya aku jadi khalifah lama lah. Tapi hampa ni duk lantik orang lain. Kalau saya lah, saya akan kata itu. So, tuan-tuan saya tak tahu lah, aku batu dengan kayu tu. Tapi Sayyidina Ali dia kata apa? Sebenarnya aku bukan layak jadi khalifah. Aku jadi khalifah pun pasal hampa. Saya nak guna bahasa Penang punya style kan. Aku jadi khalifah pun hampa duk gedik-gedik nak lantik aku. Macam tu aku tak pasal jadi. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahawasanya bukan dia lah orang paling layak untuk jadi khalifah. Dia pun tahu siapa dia berbanding dengan Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Baik. Jadi orang paling baik jadi khalifah adalah mengikut tertib khalifah. Dan kalau tengok apa kelebihan mereka yang menyebabkan dia orang jadi sahabat paling baik, bahasa mudah dia apa? Khalifah tu sendiri ya. Pasal zaman tu memang orang tak akan lantik jadi ganti Rasulullah, melainkan orang yang memang hebat yang boleh duduk tempat tu untuk berganti tempat Rasulullah. Memang zaman ni pun sepatutnya pemimpin dia masih dilantik orang yang paling hebat di kalangan kita, betul tak? Tapi orang ni hebat sudut ni, orang ni hebat ni, orang ni hebat di sudut menipu, orang ni sudut ni. Jadi terlantiklah pemimpin-pemimpin yang sepatutnya tak jadi pemimpin tapi dia boleh jadi pemimpin. Itu zaman kita. Jangan saja Malaysia, satu dunia. Satu dunia. Hatta negeri orang kafir macam tu. Zaman sahabat macam mana? Memang tidak akan terlantik orang jadi khalifah, melainkan orang yang benar-benar sebenarnya boleh jadi khalifah. Itu pun yang disepakati oleh ulama. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dekat Ali ya. Lepas itu tak ada. Jadi hura-hura gila punya. Tiang khalifah Abu Bakar dia meninggal. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Uthman bunuh juga. Sayyidina Ali maksudnya awal-awal Islam pun khalifah 3 kena bunuh tu. Mak. Tengku Abdurrahman kena bunuh tak? Hak mati senyum. Sebab Abu Bakar Tengku Abdurrahman siapa? Tengku Abdul Razak. Tu Abdul Razak mati kena bunuh tak? Tak. Kena bunuh? Ada. Untuk Sion. Kena bunuh tak? Tak. Mahathir. Untuk hidup lagi. Paklah. Mana ada kena bunuh? Jadi kenapa zaman dia kena bunuh, zaman kita tak kena bunuh? Pasal fitrah zaman mereka sangat hebat. Zaman kita dia fitnah cara lain. Dan fitnah pun besar sebenarnya. Dan fitnah pun hebat pun nak kata macam ni. Dia hebat dari segi sudut kelahi itu memang ada. Tapi mereka boleh duduk dengan selesanya. Pum kau terbang jatuh macam mana? Hilang apa tu bang? Tak ada, rasa tak ada masalah apa? Kira macam tu kot, saja usik-usik itu tujuannya nak bagi banding dengan sahabat tu lah. Nak kata mereka ni memang istilahnya apa? Yahudi, Nasrani, lagi apa? Majusi, memang diusaha sesungguh-sungguhnya untuk purak-peranda kan orang Islam pada masa tu. Ya. Jadi kaedah kita memang pada sahabat ni wajib iktikad orang paling baik di kalangan sahabat adalah orang jadi khalifah. Habis yalihumu qaumun kiramun bararah. Tangguh itu. InsyaAllah kita sambung panjang umur. Bulan depan ada sambung. Ada soal itu tentang sahabat, tabi'in, tabi'in dan khalifah 4. Ya. Ya.
Sahabat. Orang yang bermimpi Rasulullah, adakah boleh dikategorikan orang yang paling baik? Tak. Tak. Dengan kaedah disebut ulama' macam tu. Macam mana pun di atas kaedah yang ada dalam Quran, Quran sebut gini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang paling takwa, bukan orang paling banyak mimpi. Walaupun mimpi jumpa Rasulullah, walaupun memang bukan senang nak jumpa Rasulullah. Dan jangan tak tahu, bila katalah itu jadi indikator nak tengok orang terbaik, semua pakat mengaku nanti jumpa mimpi Rasulullah. Dan zaman lah ni ialah zaman berlaku hak tu. Khususnya ahli-ahli tarikat zaman lah ni, yang ambil tarikat apa yang ada istilah syekh, murabi, apa lagi ada nama Habib ni, oh pakat mengaku belakang. Malaysia pun ada apa orang, dia kata tempat dia duk mengajak tu Rasulullah selalu duk datang. Waktu bersama Rasulullah tu, Sayyidina Aisyah, macam dia kenal semua, macam member dia. Dia kenal Aisyah, dia kenal. Waktu para sahabat pun ada yang datang pergi ziarah tempat dia duk mengajak kat Darul Hadis. Wow, dahsyat ni. Nak macam-macam lah. Nak saya dah sebut, pelik kan? Lepas tu? Dari segi keturunan, kalau memang keturunan Rasulullah, kita tak bertikai lah pasal salah silah dia ada, dia tak boleh nak menipu tu kan. Dia tipu pun kita tahu apa. Macam mana pun kalau dia kata, kita pun tak pernah kata buruk kat dia. Keturunan Rasulullah, biarlah keturunan Rasulullah. Dia pun duk puji Rasulullah, tak ada masalah. Duk nasyid pun tak ada muzik-muzik yang haram-haram yang dia bawa. Tengok, kalau tentu okey lah. Dia panggil pun semua golongan habaib, semua maksudnya orang yang ada hubungan salah silah dengan Rasulullah. Ni Arab, ni Quraisy. Ada sebagian duduk Indonesia lah apa-apa dan sebagainya, panggil semua duduk satu meja, pakai berselawat, berqasidah, muji Rasulullah, tak ada masalah, bagus, puji Rasulullah. Dengan sebab tu pula orang pun tertarik hati, seronok nak kasih pada Rasulullah, suka dengan qasidah, suka bernasyid. Semua anak muda pun ya hanana, bagus, tak apa. Tapi ada benda yang tak apa betul juga, apa dia, duk ya hanana semayang tak juga. Tak jadi lah. Jadi macam mana pun ada satu kebaikan yang ada di situ. Macam mana pun, kalau yang tu dijadikan sebagai platform nak kata dia baik apa-apa, takkan sabit ya hanana lah. Itulah kot, kali lalu. Ya. Semalamnya. Kepada Rasulullah. Ada tak kisah mukjizat yang dinisbah pada Rasulullah, yang disandar kata ini mukjizat Rasulullah tapi sebenarnya adalah rekaan pada Rasulullah? Kalau ikut ada. Pasal memang kerja Yahudi ni, dia memang dia rosakkan dari sisi dua sudut. Yang memang mukjizat dia kata tak mukjizat, yang mana tak mukjizat dia kata mukjizat. Memang dia ada kerja macam tu. Cuma nak perincikan satu-satu tu, saya tak ingat nak sebut satu-satu, tapi dari segi kata ada. Antaranya seingat saya ada satu yang disebut kisah bagaimana Rasulullah pernah panggil seekor kijang. Saya rasanya yang tu tak ada hadis yang sabit kuat mengatakan itu adalah mukjizat Rasulullah dalam bab tu. Tapi ada cerita, dan cerita tu memang dimasyhurkan oleh orang Yahudi. Yang kijang Rasulullah panggil, lepas tu dia duk menyusu anak dia apa macam mana, tak perhati sangat pasal yang tu. Kalau ikut seingat saya, apa yang disebut oleh ulama, yang tu bukan mukjizat. Itu adalah cerita Israeliat yang direka Yahudi nak menunjukkan kata bahawasanya itu adalah mukjizat Rasulullah, sedangkan perkhabaran itu tak benar. Itu satu hal. Antara yang memang dia momok kan, yang tu mukjizat tapi dia kata bukan, apa dia? Itu dia kata Rasulullah diisra' mi'rajkan bukan dengan roh dan jasad, tapi diisra'kan dengan roh saja. Tu kepala otak Yahudi. Dia rosakkannya tu. Yang mana hak besar-besar ni dia bagi rosak tu. Dan memang ada orang Islam kita yang terima hujah-hujah itu. Dia hujah lagi ya. Dan dia bagi kuliah dekat Oxford, dekat London, dekat Australia, dekat Amerika, bagi ni. Buat tesis dan assignment pula tu. Buat kajian. Adakah Nabi Muhammad ni dengan roh dan jasad? Dia bagi hujah dia. Hamba buat assignment, buktikan saya cakap macam tu. Buktikan. Buat. Kawan tu kaji. Kaji, betul tak ada.
Sebenarnya bagaimana bukan roh dengan jasad. Dia sebenarnya dengan roh saja. Jasad Rasulullah masih di Mekah. Dia ambil lah hujah dia. Ni. Jahannam habis. Memang dia rosakkan Islam dalam bentuk macam tu. Cuma kalau kata apa dia yang bukan mukjizat Rasulullah, tapi yang tu dinisbah pada Rasulullah sebagai mukjizat, lah tak larat. Bukan larat. Nak cerita pun kita pun tak apa peduli sangat apa tu. Tapi kalau ikut dari segi ada Allah. Jadi apa? Ya. Kena pegang kepala. Tentang Muawiyah jadi khalifah tu betul. Tapi Muawiyah telah dicerita bahawasanya dia nanti anak dia bernama Yazid akan memenggal kepala cucu Rasulullah. Itu saya tak tahu. Tu cerita tu ambil mana? Tu saya tak tahu. Tu yang kata cerita. Kalau saya lah bab cerita ni tak tahu, saya pada dulu lagi. Nasib baik orang tak bagi saya minat kat bab sejarah. Pasal bab sejarah ni memang banyak kadang-kadang patah-patah mengarut. Saya tu memang tak belajar tu. Kalau ada orang cerita tu pun saya kata apa? Alah duk pening-pening kepala duk cerita macam tu. Apa ada betul tak betul? Yang hadis hak betul pun hangpa tak mengaji, hangpa pergi simak cerita-cerita duk pelik-pelik tu. Macam mana pun di atas kehormatan sahabat yang disebut ulama wali sunnah macam ni. Apa dia? Memang Sayyidina Muawiyah tu sahabat. Dia memang jadi khalifah selepas Sayyidina Ali. Memang ada cerita peperangan tentang perang tu hal, dan ada berlaku macam mana peletakan Sayyidina Ali, ada Amru al-As yang sebelah siapa seorang lagi, macam mana kisah peletakan jawatan bila Sayyidina Ali tak jawatan, kata dia dah letak jawatan, maka dilantik Muawiyah sebagai jadi khalifah. Ada cerita macam itu. Macam mana pun nak sebut dan kata dari sisi jadi khalifah, cuma ada isi edisi tambahan yang nak memburukkan Muawiyah. Sedangkan Muawiyah termasuk sahabat. Dia ialah di antara penulis wahyu, dan dia sahabat. Tu ya, orang duk cerita macam-macam pelik-pelik kat dia, jahat-jahat. Padahal sahabat. Jadi bila sahabat, kehormatan dia walaupun berlaku perang dengan Sayyidina Ali, dan macam-macam lah, orang duk cerita buruk dia, kita kata macam ni. Buruk tu ada cerita, tapi Quran umum sahabat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kaedah dia apa? Kita pun tak duduk zaman tu. Kalau nak tahu, kalau nak masuk jebak dalam bidang tu, kalau saya nak guna bahasa ini, tak usah duk sibuk dengan Muawiyah, hampir negeri Selangor, hampir tengok negeri Selangor tu. Kalau saya sebut dengan munasabah zaman ni, kita duduk zaman ni, kita negeri Selangor yang kita duduk zaman ni pun kita tak boleh bagi black and white. Mana satu? Kau duk sibuk nak kata Muawiyah, ya Allah kata radhiyallahu anhu wa radu anhu. Hang nak kata dia jahat. Hang siapa? Allah Ta'ala siapa? Kalau anak hang pergi negeri Selangor, lah ni ambil. Hang boleh tengok black and white. Siapa Khalid? Siapa Anwar? Siapa Keadilan? Siapa UMNO? Siapa DAP? Apa sebenarnya yang berlaku? Ambil. Hang bodoh lah. Diam. Tak usah duk kata tentang Muawiyah. Memang ulama kita ajak itu. Kita apa? Wa ma jara baina sahabi anhu wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang berlaku di kalangan sahabat, kita diam. Pasal kita bukan duduk zaman tu. Kalau jahat pun Allah Ta'ala dah balas. Tapi kaedah kita pasal Quran, Allah ni sebut radhiyallahu anhu wa radu anhu. Rasulullah zaman Rasulullah hidup pun Rasulullah pernah menjamin sahabat-sahabat ada yang tertentu yang ahli syurga. Dan Rasulullah pun umum sahabat-sahabat aku ni adalah orang baik. Rasulullah pun ada sebut la tasubbu ashabi. Jangan hampa maki sahabat aku. Jadi jangan usik kehormatan yang Allah Ta'ala beri, ya Rasulullah beri. Kita siapa? Kau nak kata hang pergi Selangor sekali lagi. Hang pergi lah. Tak pergi Selangor pun hang kata kat hang. Hang apa? Ngaji sekolah agama? Berapa Quran apa? Berapa juzuk? Arab pandai tak? Tak erti? Bodoh mu. Diam. Itu. Nah. Sikit saya sebut benda-benda macam tu lah. Kalau tu yang saya, kalau fakta-fakta sejarah tu, tambah ada cerita pelik-pelik tu.
Kalau saya kata, pejam mata tu sadut, tengok lah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah macam ni. Kita tak tahu, diam lah. Diam je, cerita sampai dia tak mau kahwin pasal macam ni. Tu kata, cerita-cerita tu, mana ambil mana? Hadis mana? Khalifah apa? Dia kalau ikut khalifah, dia bukan khalifah Islam umumnya. Dia masa berlaku perang-perangan tu, dia ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Yang dia orang ni kalau ikut adalah antara anak-anak di kalangan para sahabat, dan ada di antara mereka yang memang diasuh oleh Rasulullah, yang berjumpa dengan Rasulullah pun, sahabat pun. Cuma dia orang ni istilahnya bukan jadi khalifah umum pada orang muslimin, tapi dia jadi pemimpin. Ada yang jadi pemimpin di Hijaz. Saya tak ingat satu-satu patah sejarah tu. Tapi maksudnya dia orang ni bukan khalifah. Bukan khalifah umum. Bukan khalifah umum, tapi maksudnya ada tempat-tempat tertentu yang penduduk ni sangat menghormati mereka di atas keilmuan mereka dan takwa mereka. Takwa. Ada lagi? Al-Khawarij. Apa pendirian ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Khawarij? Kata Khawarij, dia ialah golongan yang istilahnya memecah belah kan antara umat Islam. Kalau kata ahli sunnah wal jamaah, kata apa? Umumnya mereka ni fasik. Itulah. Bahkan ada di antara mereka yang terlajak dalam bab akidah, yang sampai nak sebut pun agak panjang, sebut dengan kawaid seingat saya yang ada. Fasik tu memang, bahkan antara mereka ni ada yang terlajak, yang tersilap dalam bab akidah yang boleh menyebabkan kufur. Cukup. Itu kot atas sebut Khawarij ni. Siapa dia pula pergi ngaji pula bab Khawarij tu. Lagipun pergi belajar sahabat lagi baguslah pada belajar Khawarij. Pasal sahabat orang baik. Yang tak baik ni susah belajar. Kalau tahu pun untuk beza kan baik buruk tu saja. Wallahu a'lam.